Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku teks ibadah. Ibadah. Okay. Jadi kita belajar ibadah ni adalah untuk kita tahu macam mana cara kita nak beribadah kepada Tuhan lah. Dengan cara yang betul. Okay. Apakah garis panduan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Baik. Kita tengok pada bahagian kandungan dulu. Tengok sebentar lalu. Tajuk-tajuk kita akan pelajari. Tajuk pertama, solat jamak dan qasar. Tajuk kedua, solat orang uzur dan solat dalam kenderaan. Tajuk ketiga, solat sunat. Tajuk keempat, solat jenazah. Jenazah. Tajuk kelima, puasa Ramadan. Okay, kita masuk terus pada tajuk yang pertama. Tajuk pertama, solat jamak dan qasar. Okay. Okay, kita baca sikit. Ni ada ni pendahuluan dia ni. Ni dia tak masuk lagi. Apa itu solat jamak, apa itu solat qasar, dia tak masuk lagi. Kita baca pendahuluan je. Okay. Supaya kita boleh latih bacaan jawi kita. Islam agama yang mudah dan sesuai dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan hukum-hukum agama yang boleh mendatangkan kesusahan dan kerumitan sehinggakan sesuatu yang dilakukan menjadi tidak sempurna. Misalnya, tuntutan bagi orang yang musafir. Musafir maksudnya orang yang berjalan lah. Orang kalau kita ni makan angin lah. Pergi ke satu tempat yang jauh. Lebih daripada 90 km tu musafir orang ni. Dia diberi keringanan untuk mengerjakan solat secara jamak dan qasar bagi meringankan serta memudahkan tuntutan solat sepanjang tempoh musafir tersebut. Okey. Itu pendahuluan lah. Baca sikit bawah ni. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman maksudnya perkataan Tuhan lah. Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Suratul Hajj ayat 78. Jadi kalau kamu tengok dalam Quran, kamu boleh carilah. Kamu cari Suratul Hajj ayat 78. Okay. Tapi ayat ni dia tak lengkap lah. Ada sambungan lagi lah. Okay. Cuma dia ambil sikit saja. Maksudnya, dan tidak ia, yakni Allah lah, menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okay. Jadi Tuhan menetapkan kepada kita sesuatu ibadah tu, bukan Tuhan nak memberatkan kita, tak. Tuhan nak memudahkan urusan kita. Kita tengok muka surat ke-6. Unit 1, solat jamak. Okay, solat jamak ni benda apa? Kena tahulah. Okay, lagi sembahyang apa pula ni? Kita baca ni. Pengertian solat jamak. Jamak dari sudut bahasa bermaksud menghimpunkan. Okay. Jamak ni dia bahasa Arab. Maksudnya dia, kalimah dia jam'un. Baris jadi tu. Jam'un. Asal dia bahasa Arab. Jam'un. Bahasa Melayu dia panggil menghimpunkan. Solat jamak menurut istilah syarak bermaksud menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Himpun dua sembahyang dalam satu waktu.
Macam mana tu? Kita tengok. 2 sembahyang satu waktu. Selalu kita duk buat satu sembahyang satu waktu saja. Sembahyang Zuhur dalam waktu Zuhur lah. Kan? Mana kita sembahyang Asar dalam waktu Zuhur. Dalam waktu Asar pula kita sembahyang Asar lah. Kita tak sembahyang Zuhur dalam waktu Asar. Okay? Itu secara kebiasaan kita buat macam tu. Tapi ada setengah tempat boleh kita sembahyang 2 sembahyang dalam satu waktu. Kita tengok. Okay. Jelas eh? Jenis-jenis solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada 2, iaitu solat jamak ni ada 2. Okey. Solat jamak taqdim, iaitu menghimpunkan 2 solat fardu ke dalam waktu solat yang pertama. Macam mana tu? Tengok. Contoh, menghimpunkan solat asar ke dalam waktu zuhur atau menghimpunkan solat isyak ke dalam waktu maghrib. Okey. Selalunya kita setiap hari kita sembahyang dalam waktu zuhur, kita sembahyang zuhur lah. Dalam waktu asar kita sembahyang asar. Okey. Tetapi ketika kita bermusafir, Tuhan memberi keringanan pada kita. Kita boleh dalam waktu asar, dalam waktu zuhur kita nak sembahyang asar terus boleh. Kita buat sembahyang zuhur dulu, lepas sembahyang zuhur kita sembahyang asar pula, boleh. Waktu asar tak masuk lagi, kita sembahyang dah, boleh. Tuhan bagi keringanan. Ataupun dalam waktu maghrib kita nak sembahyang isyak, boleh. Kita sembahyang maghrib dulu, lepas sembahyang maghrib kita sembahyang pula isyak. Sekali masuk waktu isyak kita tak perlu sembahyang lah, dah sembahyang tadi. Tu orang panggil jamak. Dan jamak ni ada 2. Yang pertama jamak taqdim. Okey. Jamak taqdim macam mana dia bagi contoh ni lah. Iaitu menghimpunkan solat asar ke dalam waktu zuhur. Waktu zuhur. Okey. Jadi jamak ni dia hanya 4 fardu sembahyang saja boleh jamak. Kan sehari semalam kita sembahyang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang boleh buat jamak ni adalah zuhur, asar, maghrib, isyak saja. Subuh tak boleh. Okey. Subuh tak boleh. Zuhur boleh himpun dengan sembahyang asar. Maghrib pula boleh himpun dengan sembahyang isyak. Tu je. Okey. Kalau zuhur dengan maghrib tak boleh. Asar dengan isyak tak boleh. Asar dengan maghrib tak boleh. Okay. Dia mesti zuhur dengan asar. Ataupun maghrib dengan isyak. Yang tu saja. Okay. Di sini dia kata solat jamak ni ada 2. Yang pertama, jamak taqdim. Okay. Jamak taqdim maksudnya kita himpun sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Menghimpunkan solat asar ke dalam waktu zuhur. Okay. Lepas masuk waktu zuhur, kita sembahyang zuhur dulu. Lepas habis sembahyang zuhur, kita sembahyang asar terus. Okey, sekali waktu asar tak kena sembahyang dah. Atau menghimpunkan solat isyak ke dalam waktu maghrib. Kan? Kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, masuk waktu maghrib, kita sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, kita bangun pula sembahyang isyak pula. Lepas tu kita naik kereta meneruskan perjalanan. Okey, dan isyak bila masuk waktu isyak kita nak kena sembahyang, tak payah sembahyang dah. Sebab tadi dah sembahyang dah. Itu maksud jamak taqdim. Okey, yang kedua, solat jamak takhir, iaitu menghimpunkan 2 solat fardu ke dalam waktu solat yang kedua. Okey, waktu solat yang kedua. Contoh zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar waktu yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu yang kedua adalah waktu asar. Okey. Jadi kita himpun sembahyang zuhur ke dalam sembahyang asar. Okey, contoh bila masuk waktu zuhur kita tak sembahyang lagi. Kita bawa kereta terus lagi masuk waktu asar, baru kita berhenti R&R. Kita berhenti, kita sembahyang asar. Lepas sembahyang asar kita sembahyang zuhur. Ataupun kita sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar. Boleh, mana-mana tu boleh. Ataupun kita
semayang dulu. Bila masuk waktu maghrib, kita tak semayang. Sekali bila masuk waktu isyak, kita semayang isyak. Lepas isyak, kita semayang maghrib. Tu boleh lah. Mana-mana satu boleh. Nak semayang maghrib dulu boleh. Semayang isyak satu dulu pun boleh. Okey. Baca contoh. Menghimpunkan solat zuhur ke dalam waktu asar. Bila masuk waktu zuhur, kita tak semayang lagi. Kita terus, kita nak kereta, tak berhenti. Bila masuk waktu asar, contoh pukul 5 masuk waktu asar. Pukul 5, 5 suku, 5 setengah baru kita berhenti kereta. Berhenti kereta kita semayang asar. Lepas semayang asar, kita semayang pula zuhur. Boleh je. Tadi zuhur tak semayang. Tak apalah, dah kita bermusafir. Tuhan bagi kemudahan. Tidak lagi kita kena berhenti banyak kali pula. Atau menghimpunkan solat maghrib ke dalam waktu isyak. Waktu maghrib kita tak semayang. Okay? Bila masuk waktu isyak, baru kita berhenti kereta, kita semayang isyak, lepas semayang isyak, kita semayang maghrib dulu. Kita semayang maghrib pula. Macam tu lah. Waktu maghrib tadi kita tak berhenti semayang pun. Bila masuk waktu isyak, kita semayang dua-dua terus. Boleh? Itu maksud jamak. Kamu kena ingat tu. Jamak maksudnya himpun dua semayang di dalam satu waktu. Sama ada kita nak buat secara taqdim pun boleh. Secara taqdim. Taqdim maksudnya kita semayang, himpun dua semayang tu. Contoh zuhur dengan asar, kita pergi semayang dalam waktu zuhur. Itu maksud taqdim. Kita semayang waktu yang pertama. Ataupun kita himpun semayang fardu maghrib dengan isyak, kita pergi semayang dalam waktu maghrib. Isyak tak masuk, semayang isyak mah. Boleh. Itu bagi jamak taqdim. Ataupun cara yang kedua, iaitu jamak takhir. Jamak takhir, kita sembahyang fardu zuhur, kita pergi gabung dengan waktu, kita sembahyang fardu zuhur gabung dengan sembahyang fardu asar di dalam waktu asar. Jadi waktu zuhur tu kita tak sembahyang apa. Masuk zuhur, contoh masuk waktu zuhur pukul 1:30. Kita tak sembahyang sampai pukul 5 tak sembahyang. Bila pukul 5 ataupun 5 suku 5 setengah tu baru kita sembahyang zuhur, sembahyang asar sekali. Sembahyang dua-dua sekali dalam waktu asar. Tu panggil jamak takhir. Tadi waktu zuhur tak sembahyang. Tak apa, tak sembahyang, tak berdosa. Dan memang Tuhan bagi kemudahan. Ataupun waktu maghrib kita tak sembahyang. Bila masuk waktu isyak, contoh lepas setengah ke pukul 9 masuk waktu isyak, baru kita sembahyang isyak dengan sembahyang maghrib sekali. Tadi waktu maghrib tadi kita tak sembahyang apa. Tak apa macam tu, boleh juga. Yang tu orang panggil sembahyang jamak takhir, iaitu menghimpunkan dua solat fardu ke dalam waktu solat yang kedua. Okey. Jadi secara ringkaslah, sebab saya nak terang secara lanjut pun cukup kamu diurus lagi ya. Jadi kamu faham secara apa? Sekali lalu pun okey dah. Apa tu jamak, apa tu jamak taqdim, apa itu jamak takhir. Okey. Selalunya kita kalau siapa yang rajin pergi makan angin tu, selalunya kita akan buat lah jamak taqdim, jamak takhir ni. Okey. Sekian dulu. Wallahu a'lam.